Okey guys, jadi di hadapan anda sekarang ni adalah sebuah motor keluaran terbaru daripada Zontes, iaitu Zontes ZT155U. Assalamualaikum guys and welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya Nik Rahizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Okey guys, jadi macam apa semua dah tahu, Zontes Malaysia telah pun melancarkan 3 buah motosikal terbaru iaitu ZT155G, ZT155U dan juga ZT155U1. Ketiga-tiga model ni actually depa punya spek enjin tu lebih kurang sama lah, hampir sama. Tetapi konsep yang berbeza. Ada yang modern scrambler, ada yang modern naked dan juga motard. So dalam episod kali ni kita akan review ZT155U. Okey, so tanpa buang masa, let's go. Okey guys, jadi di hadapan anda sekarang ni adalah sebuah motor keluaran terbaru daripada Zontes, iaitu Zontes ZT155U. Okey, ZT155U ni konsep dia adalah modern naked lah. Okey. Jadi apa-apa pun macam biasa, jom saya buat hampa walk round dulu. Okey, kita akan walk round sikit dengan motor ni. Walk round sikit. Oh, design dia memang lain macam oh. Kalau hampa tengok design naked ni memang nampak lagi garang dan lagi ganas . Okey, oh memang mengancam gila, serius. Okey. First kali kita akan sembang pasal enjin dulu. Okey, motor ni enjin dia bersesaran 155cc, 4 stroke, 1 silinder, 4 valve, SOHC ataupun single overhead cam. Lepas tu motor ni menggunakan fuel injection dan juga liquid cooled. Motor ni juga dia ada 6 speed ataupun 6 gear dan disertakan dengan assist and slipper clutch. Motor ni enjin dia mampu untuk menghasilkan 18.8 horsepower pada 9250 rpm dan juga 16 Nm of torque pada 7500 rpm. Okey, sekarang ni jom kita tengok dengan lebih detail. Okey. So ni adalah dia punya ni lah panel meter dia. Okey, dia punya handlebar. Alright. Okey, motor ni dia keyless jadi cara nak start dia tu, first kali hampa perlu make sure lah keyless switch hampa ni dalam keadaan ataupun position yang betul. Okey, lepas tu hampa kena tekan button merah ni sekali. Okey, hampa tekan sekali, panel meter pun dah menyala. Okey, tapi sebelum tu hampa kena make sure lah hampa punya kunci ni kan ataupun sensor ni ada dekat dengan hampa lah. Okey, baru dia boleh detect lah. Okey, so bila hampa dah tekan dah button merah ni, panel meter pun dah menyala. Okey, cara nak start dia, kalau hampa tekan starter ni, dia tak boleh start tau. Okey, so hampa perlu tarik clutch ni, baru hampa tekan starter. Jadi kita nak minta tolong assistant kita. Okey, tolong tarik clutch Okey, tarik clutch. Lepas tu baru kita tekan starter lah. Okey, barulah enjin pun boleh start. So kat sini kita ada dia punya switch. Macam biasalah, dia punya high beam, low beam. Lepas tu kita ada switch untuk passing light. Okey, untuk hampa nak alert lah kenderaan dekat depan. Okey, then ada hazard light. Okey, switch hazard light ataupun double signal. Okey.
Lepas tu ada signal kiri. Okey, signal kiri, signal kanan. Alright. Lepas tu kat sini ada horn lah. Okey, horn dia, bunyi dia memang kuat, jangan risau. Okey, then sini ada keyless switch. Okey, kalau hampa tekan ni dia akan mati enjin lah. Okey, lepas tu yang ni adalah dia punya mode. Motor ni dia ada dua mode. Satu adalah sport dan juga eco. Jadi kalau dalam keadaan yang biasa ni dia akan guna mode sport lah. Okey, kalau kata hampa nak jimat minyak, hampa tekan button ni, dia akan switch kepada mode eco. Kalau hampa tengok kat sini sekarang ni dia tengah tulis S kan, nampak yang kecil tu. Okey, jadi kalau hampa tekan button tu dia akan switch kepada eco mode, nampak? Dia jadi E. Jadi kalau hampa nak jimat minyak, hampa pakai button ni lah kan. Dia akan guna minyak tu dengan lebih efisien lah. Tapi kalau hampa nak rasa prestasi enjin yang maksimum, hampa nak rasa power tu, hampa tak payah guna lah. Okay, jadi dia akan ubah kepada sport mode. Okay. Then dekat sini ada switch untuk lampu. Tapi bukan lampu depan lah. Lampu ni untuk bahagian switch ni, bahagian sini dan juga sini. Contohnya macam hampa tengah ride waktu malam kan, gelap. Jadi hampa tak payahlah susah dah nak teraba-raba nak cari switch kan. Tersalah tekan switch ke apa ke. Hampa on je button ni. Nampak dia ada lampu. Okey, warna merah ni, nampak? Sini pun ada. Sini pun ada. Okey, kita tutup balik. Lepas tu sini macam biasalah, ignition switch ataupun starter. Okey, then kalau hampa tengok kat sini dia ada lagi dua button. Satu adalah fuel, satu lagi adalah seat. Maksudnya untuk hampa nak buka lah, hampa nak buka apa punya tangki minyak tu, dan juga hampa nak buka apa punya seat lah. Tapi waktu hampa tengah start enjin, hampa tak boleh guna button ni. Okey, hampa tekan dia memang tak jadi apa lah. Dua button ni cuma boleh digunakan bila hampa dah matikan enjin. Okey, untuk faktor keselamatan lah. Okey, cara kita nak tutup enjin pula, hampa tekan je keyless switch ni. Hampa tekan keyless switch. Okey, enjin pun dah mati. So kita tekan balik macam biasa. Kalau hampa nak lock handle kan, kalau hampa nak lock handle, okey, hampa tekan lama-lama, nampak dia akan deactivate. Okey, dah padam. Then hampa ubah je handle ni macam ni. Okey, dia dah lock dah secara automatik. Okey, sekarang ni enjin pun dah hidup. So alang-alang kita dah start enjin ni, kita akan belanja bunyi sikit lah. Okey. Alright, jadi macam ni lah bunyi dia bila dalam keadaan idle. Okey. Kita akan pergi dekat sikit. Bagi dengar bunyi enjin dia. Okey, so sekarang ni kita akan rem sikit lah. Okey, lastnya. Steady lah. Okey, then dekat bahagian exhaust dia ni, kalau hampa boleh nampak dia ada dua layer. Okey, sebab warna dia lain kan. Sebab yang ni adalah stainless steel. Tahu? Jadi function dia adalah untuk mengurangkan haba ataupun panas bila hampa dah ride lah. Okey, untuk faktor keselamatan lah. So macam lah ni kan, enjin tengah duk start. Jadi bila hampa pegang pun memang tak panas. Tahu? Kalau kata hampa dah bawa lama, hampa dah panaskan enjin kan, hampa dah ride lama pun, dia still orang kata suam-suam lah. Dia memang ada beza lah, dia tak panas macam motor-motor yang lain tu. Okay? Jadi memang safety kan, especially untuk pemonceng lah kan. Bila hampa letak kaki kat atas ni kan, tak ada lah rasa bahang panas tu sangat. Dan bila hampa nak turun tu, hampa tak payah risaulah kot kaki nak terkena ni kan, nak melecok lah apa semua. Memang tak payah risaulah. Okay? Bila dibuat macam ni, memang safety lah, jangan risau, memang safety. Okay? Memang tak panas. Okay, sekarang ni kita akan pergi tengok bahagian depan dia. Okay, kita akan tengok bahagian depan. Okay, tapi sebelum tu kita tunjuk sikit. Ni dia punya brake lever. Okay, brake lever dia adjustable lah. Nampak? Brake lever adjustable. Lepas tu dia punya clutch pun, okay, clutch lever pun adjustable lah. Nampak tu. Nampak? Okay, hampa boleh adjust lah kedua-dua ni mengikut keselesaan masing-masing. Okay, lepas tu
hampa akan dapat siap dengan forge handguard ni. Okey, besi solidnya. So belah sini pun ada, belah sini pun ada. Apa beli motor ni memang akan dapat siap lah. Alright. Okey, then ni bahagian headlamp dia lah. Okey, bahagian headlamp dia. Okey, jadi yang tengah ni adalah lampu low beam, dan yang kiri kanan ni pula adalah lampu DRL ataupun daylight, running light lah. Okey, sekarang ni kita nak minta tolong assistant Sat. Boleh tolong main passing light. Okey, tekan Sat. Okey, jadi yang atas tadi ni low beam, yang bawah ni high beam, yang kiri kanan ni adalah DRL lah. Okey, lepas passing light, tekan balik. Lepas. Alright. Cun. Okey, sekarang ni kita akan tutup enjin dulu. Nak tutup enjin, hampa cuma perlu tekan ni je lah. Tekan dia punya killer switch ni. Okey, dan tekan balik. Saya tekan balik lah macam ni. Kita akan buka dia punya hazard light. Alright. Okey, kan baru nampak garang sikit kan. Steady lah. Okey, dan kita tengok dia punya suspension depan. Suspension depan ni dia pakai upside down fork. Okey. Lepas tu dia punya brake caliper. Brake caliper pula. Disc brake. Disc brake dia ni macam apa boleh tengok memang besar saiz dia. Okey, memang besar. Saya ukur tadi 295 mm. Dan dia punya brake caliper dia pakai ni lah jenama Zontes, 2 piston ya. Okey, lepas tu brake system dia ni disertakan dengan ABS. Okey, 2 channel ABS. Bahagian depan pun ada, bahagian belakang pun ada. Okey, lepas tu untuk dia punya rim ni, rim dia ni adalah aluminium alloy rim. Okey, dikatakan lebih ringan dan lebih kukuh. Bukan ringan yang senang rosak, senang patah apa semua tu. Okey, lebih ringan tapi lebih kukuh. Lepas tu kita akan tengok dia punya rim depan. Okey, untuk rim depan dia pakai saiz 17 inci. Tayar dia pula saiz 110/70. Okey, seterusnya kita akan pergi tengok bahagian belakang. Okey, untuk bahagian belakang pula rim dia pun sama, 17 inci juga. Cumanya tayar dia lebih lebar sikit lah berbanding dengan yang depan. Dia pakai tayar 130/70. Okey, lepas tu kat sini pun ada single disc juga. Okey, tapi kecil sikit lah berbanding dengan yang depan. Lepas tu dia punya brake caliper dia pakai yang 1 piston. Okey, untuk suspension belakang dia pakai jenis nitrogen monoshock. Okey, nitrogen monoshock ni maksudnya dia pakai 2 elemen lah. Okey, dia pakai minyak dan juga gas. Jadi sepatutnya dia punya suspension ni lebih mantap lah. Okey, lepas tu kita tengok dia punya lampu belakang dia. Lampu belakang dia simple and nice. Okey, tapi nampak rancak agak dia punya line-line ni. LED lah. Okey, lampu dia memang fully LED termasuk signal. Okey, signal dia dekat bawah, nampak? Okey, nampak tak? Selalunya signal kalau motor-motor yang lain dia ada dekat, akan ada dekat position ni. Tapi yang ni dia dekat bahagian bawah. Okey, sebab dia ada bagi fender lah. Rear fender. Okey. Gelap sikit ya. Okey. Nampak? Dia ada macam ni lah dia punya fender dia. So ada wiring lah kat belakang ni ikut lah. Kan? Sebab tu dia punya signal ni boleh menyala. Jadi macam ni lah dia punya connection tu. Okey, dan sprocket dia 44. Saya baru tengok tadi. Sprocket dia saiz 44. Lepas tu ni swing arm dia lah. Okey. Lepas tu ni dia punya footrest untuk rider. Dia punya getah ni best juga lah tau. Kalau kita pegang tu macam best juga. Dia macam agak lembut juga lah. Lepas tu ada spring. Okey, then ada tulisan lah Zontes. Okey. Ni untuk bahagian rider, ni untuk bahagian penumpang lah ataupun pembonceng. Lepas tu kita tengok dia punya fuel tank pula. Okey, ni fuel tank dia.
fuel tank dia ni berkapasiti 12.5 liter, okey, 12.5 liter. Yang ZT155G tu, yang tu saja 20 liter. Untuk model ZT155U dan juga U1, kedua-duanya 12.5 liter, okey. Jadi cara apa nak buka dia punya fuel tank ni, tekan button fuel ni. Dia akan terbuka sendiri. Okey. Lepas tu untuk seat pun samalah. Kalau hampa nak buka seat, hampa tekan je button seat ni. Tapi kedua-dua button ni cuma boleh digunakan waktu enjin dah mati lah. Kalau hampa dah matikan enjin, baru hampa boleh tekan kedua-dua button ni, okey. So sekarang kita akan tekan lah button seat ni. Nampak? Seat pun dah boleh buka. Tapi seat dia ni complicated sikit lah untuk version U dan juga U1. Sebab dia macam bersambung tau. Maksudnya hampa kena buka seat ni seketui. Tapi dia, yang ni asing. Nampak? Ini asing. Okey. Lepas tu hampa kena angkat benda ni, baru hampa boleh buka lah seat yang ni. Tapi tak apa, sekejap lagi saya akan attach satu gambar bagi hampa tengok. Okey. Okey, satu lagi ya, sebelum saya terlupa. Motor ni dia ada dual fast charging USB port. Tapi dekat dalam ni tau, dekat bahagian sini. Okey, saya buka Ya. Nampak? Okey, saya buka dia punya cover ni. Jadi dia ada lubang lah kat situ. Cumanya dia tak ada sebarang kompartmen, okey. Jadi kalau hampa nak pakai, saya rasa dia buat ni untuk macam rider-rider kan yang selalu guna phone holder lah. So hampa kena beli phone holder yang jenis kepit dekat handlebar ni. Okey, so hampa boleh letak phone hampa kat sini. Dan sementara hampa duk buka map ke apa ke, hampa bolehlah connect hampa punya phone untuk charge lah. Okey, jadi yang itulah dia punya motif. Okey, motor ni berat dia 117 kg, dry weight lah. Lepas tu seat height dia pula adalah 830 mm. Okey, dan daripada segi variant, motor ni dia ada dua pilihan warna, iaitu warna merah dan juga warna ungu atau warna purple lah. Okey, harga motor ni bermula daripada RM10,800. Tak termasuk road tax, tak termasuk insurans lah. Okey, sekarang ni soalan yang paling ramai orang tanya, okey, bab spare part. Okey, bab spare part ni hampa tak payah risau. Hampa boleh pergi dekat mana-mana dealer Zontage di seluruh Malaysia. Okey, sebab pemain-pemain depa ni semua dah terlatih lah. Depa dah main training dah dekat kilang Zontage ni. Jadi depa dah diberikan training apa semua, depa pun dah pass. Memang semua dah terlatih lah. Dan dealer ni pula dah dibekalkan dengan orang kata spare part yang mencukupi. Kecuali lah bagi parts-parts yang memang major lah kan, benda-benda yang jarang-jarang rosak tu, yang tu hampa kena dapatkan daripada kilang Zontage ni lah. Tapi tak apa, hampa tak payah susah nak main sampai ke sini. Hampa boleh deal dengan dealer yang hampa beli motor tu, mereka yang akan uruskan. Hampa je standby je, hampa relax je. Okey guys, jadi rasanya sampai sini je video kita pada hari ni. Okay, jadi kalau hampa suka video ni, jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.